الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada malam ni kita sama-sama sekali lagi dapat hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini dalam rangka menunaikan salat fardu maghrib dan isya berjemaah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada fasal yang berikutnya. Dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dia kata faslun, maka ini adalah suatu fasal. Dia kata wa idza anasta min nafsika, dan apabila engkau rasakan daripada diri engkau, ayyuhal murid, wahai sekalian murid. Murid maknanya apa tuan-tuan? Kita ulang sekali lagi. Murid ni, kalau orang yang belajar bahasa Arab, dia panggil kalimat murid ni adalah sirah mubalaghah. Maknanya orang yang sangat berkehendak kepada Allah. Itu makna murid.
Maknanya orang yang berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkehendak itu keadaan dia adalah yang bersangatan. Itu makna murid. Dia kata, dan apabila engkau rasakan pada diri engkau, wahai murid, takasulan, bila mana engkau merasakan malas, Allahu Akbar. Dan tuan, malas ni dia adalah merugikan, ni malas. Dan sifat malas adalah sifat yang Nabi SAW minta perlindungan daripadanya. Sebagaimana di dalam doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nabi minta perlindungan tu dalam doa Nabi SAW, ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada duka cita dan juga sempit dada. Dan aku juga minta perlindungan agar aku tidak lemah dan aku tidak malas. Dan tuan, malas ni dia akan merugikan. Pasal apa? Bila malas, bila kita lesu, kita dah tak larat, dan tuan, pada masa tu kita tidak boleh nak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Nabi SAW peringat kepada kita. Kata Nabi, irtanim khamsan qabla khamsin. Hendaklah kalian semua jaga 5 benda sebelum datangnya 5 benda. Kata Nabi SAW, iaitulah masa lapang sebelum datangnya waktu sibuk. Kemudian waktu sihat sebelum datangnya waktu sakit. Waktu senang sebelum datangnya waktu susah. Waktu muda sebelum datangnya waktu tua. Dan kemudian yang terakhir, kata Nabi SAW, hidup sebelum datangnya mati, kata Nabi. Dan tuan, bila mana satu orang dia berasa malas, dia lesu tubuh badan dia, dan tuan, dia tak melakukan amal kepada Allah. Dan kita sebut tadi, berdasarkan pada hadis Nabi SAW, ada masanya manusia ni kalau dia lapang masa, ada masa esok dia tak ada masa. Dan tuan, pada masa tu lagilah dia tak boleh nak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda, dia pesan, dan terutama kepada orang muda. Kata Nabi, kata Abdullah ibn Mas'ud, hendaklah seseorang yang muda itu dia mempergandakan, hendaklah orang muda bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, kata Abdullah bin Mas'ud. Kerana ilmu tidak akan didapati melainkan bila mana orang itu muda. Dan tuan, bukannya tak boleh, bila dah tua tu dia mengaji, bukan tak boleh, boleh. Cumanya bila dah tua ni dia tak sama kemampuan dia sebagaimana pada waktu dia muda dulu. Lain dia punya keadaan dia. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, orang muda carilah ilmu kerana dia tak akan dapat dikuasai melainkan pada waktu muda, kata Abdullah bin Mas'ud. Itu satu. Kedua, kata Abdullah bin Mas'ud, kalaulah kamu nak menghimpunkan harta, maka himpunkanlah pada waktu muda, kata Abdullah bin Mas'ud. Selagi mana tubuh kamu masih kuat, selagi mana tubuh kita masih lagi gagah, dan tuan, Abdullah bin Mas'ud peringatkan, maka
carilah harta pada waktu tersebut. Dan tuan, dia akan main nanti. Waktu kita sibuk, dia akan main nanti pada waktu kita tertekan. Dan tuan, dia main nanti waktu kita akan sakit. Kalaulah pada waktu sekarang kita tidak mempergandakan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tuan, dikhawatiri kita tergolong dalam golongan orang yang sedikit amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu malah ulama menyebut bahawa ianya adalah satu sifat yang merugikan orang yang malas. Tuan-tuan, masya-Allah, tapi kita nak buat lagu mana? Bila dia malas, maka dia dikuasai. Tuan-tuan, diri dia dikuasai dengan malas itu. Lalu dia tidak bergerak, lalu dia tidak mendirikan, kemudian dia nak sebut pun malas. Dan contoh macam lepas daripada sembahyang kita ada wirid. Sedangkan kata Nabi SAW, siapa-siapa yang sebut subhanallah 33 kali, dan ni lepas sembahyang, tak apalah, sama ada dia nak berzikir secara berjemaah ataupun cara seorang-seorang, terpulang pada dia. Pasal apa? Kerana dua-dua keadaan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Dan Nabi sebut, siapa yang sebut subhanallah 33 kali, kemudian dia kata alhamdulillah 33 kali, dan dia sebut Allahu Akbar sebanyak 33 kali, Nabi kata walaupun dia punya dosa dia misla zabadil bahar, walaupun sebanyak buih di lautan, tuan-tuan, dosa dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Tuan-tuan, maknanya ni satu tawaran daripada Allah Taala. Tuan-tuan, kita dah sebut sebelum ni, ada sebahagian daripada amalan yang amalan itu basit, dia adalah amalan yang simple, dia amalan yang sedikit, tetapi dia diganjari dengan ganjaran yang besar daripada Allah. Dan dalam hal ni ada dua. Satu, kadang-kadang ada hadis yang bila dia menyebut amalan itu sikit, tetapi dia punya ganjaran dia besar. Tuan-tuan, kadang-kadang hadis tu adalah hadis yang palsu. Kadang-kadang dia tak semua. Dan kadang-kadang ada beberapa hadis yang ada masalah pada dia. Dua, kadang-kadang amalan kita buat amalan tu sikit, tetapi pahala besar daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ini adalah kerana Allah tawarkan ganjaran itu kepada manusia. Pasal apa? Kerana umur kita pendek. Dan umur kita tak panjang. Sebagaimana Nabi Allah Nuh alaihi salam, dan umur dia panjang, maka dia pun boleh beramal banyak. Nabi Allah Nuh dan umat dia. Dan umur kita setakat 60 hinggalah ke 70 tahun saja. Dan rata-rata kita baru nak start, kita baru nak mula pada umur 50. Itu pun baru nak mula, tuan-tuan. 50, 60, kadang-kadang ada juga yang baru merangkak lagi. Tuan-tuan, maka sikit sangat masa yang ada pada kita. Jadi kerana tu, amalan itu kadang-kadang dia sikit, tetapi ganjaran dia besar daripada Allah Ta'ala. Dan ini merupakan rahmat daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tapi bagi orang yang malas, maka dia terhalang daripada melakukan sebarang amal. Tuan-tuan, ini akan menyebabkan amalan dia sikit, dan itu pun belum tahu sama ada amalan itu diterima
ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tak diketahui. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kamu jangan pandang rendah, kamu jangan pandang kecil kepada apapun juga kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, ini adalah galakan daripada Nabi supaya kita memperbanyakkan amal kebaikan kepada Allah. Dan tuan, kita tak tahu mana dia sembahyang kita yang Allah terima, mana dia sedekah kita yang Allah Ta'ala terima, mana dia amalan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala betul-betul dia suka kepada kita. Dan tuan, kita tengok yang ni semua orang tahu riwayat ni. Bagaimana riwayat seorang pelacur yang bila mana dia bagi minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Dan tuan, cerita ni direkodkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, Nabi cerita bagaimana perempuan ni esok dia akan diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, amalan dia sikit Dia hanya bagi minum kepada anjing yang sedang kehausan. Dan tapi dia dibalas, dia diganjari dengan ganjaran yang begitu besar daripada Allah Ta'ala. Dan tuan, jadi kita tak tahu mana dia amalan yang akan diterima pada sisi Allah. Kena pula ada sifat malas. Dan tuan, langsung dia tak beramal. Dan tuan, maka malah ini merugikan, kata ulama. Jadi dia kata Imam Al-Haddad, wa idza anasta min nafsika ayyuhal murid, apabila kau rasa pada diri kau itu, wahai murid, takasulan, kamu rasa malah, anit ta'ati, daripada melakukan taat kepada Allah Ta'ala, kemudian watasaqulan anil khairat, dan kamu berat melakukan segala kebaikan. Dan dia nak buat taat malah, kemudian dia berat dalam melakukan kebaikan. Dan kata Imam Al-Haddad, lagu mana nak buat ni? Faqudha, maka hendaklah engkau hilangkan benda tu. Dan nanti kita sebut macam mana nak hilangkan dia. Cuma kita nak beritahu, seseorang yang nak mendapatkan tempat yang istimewa pada sisi Allah, dia tidak boleh berpeluk tubuh lalu hanya mengharapkan rahmat daripada Allah. Dan tak boleh. Kerana tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, ni cerita orang yang nak dekat dengan Allah. Dan Allah Ta'ala kata apa? Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami. Dan tuan, ulama dia terang apa dia makna mujahadah ni. Makna mujahadah, kita menggunakan seluruh tenaga dan kekuatan yang ada. Tuan-tuan, masya-Allah. Sebab itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, siapa yang melakukan taat pada Allah, hendaklah dia sabar. Nampak tak? Tuan-tuan, Nabi kata, siapa-siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah, fa'alaihi bis-sabr, maka hendaklah dia bersabar, kata Nabi. Dan siapa-siapa yang meninggalkan manhiyat, yang meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah, fa'alaihi bis-sabr, maka hendaklah juga dia bersabar, kata Nabi. Dan maknanya apa? Kalau dia nak buat taat, kena sabar. Kemudian nak tinggalkan benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala, juga dia kena sabar. Dan tuan, maknanya apa? Kadang-kadang kita berat dalam melakukan taat pada Allah. Dan tuan, kadang-kadang
kita nak tinggalkan benda yang dilarang oleh Allah, itu berat. Sebab tu kata Nabi SAW, orang yang bersabar dengan melakukan taat pada Allah, tuan-tuan, dia akan dapat 300 darjat daripada sisi Allah. Tuan-tuan, dia sabar dalam ketaatan dia. Tuan-tuan, dia tinggal macam law ni, tuan-tuan, tinggalkan apa ni rumah, kemudian tinggalkan keluarga di rumah antara maghrib dan juga isya. Tuan-tuan, sabar. Padahal pada waktu ni seronok kalau kita duduk di rumah. Dan mungkin juga pada waktu sekarang ni ada orang yang baru sahaja menghabiskan kerja dia, tuan-tuan, tapi dia mai juga-juga, dia khabat juga-juga masjid, dia dengar juga-juga pengajian malam ni, tuan-tuan, dia sabar dengan tu. Maka kata Nabi SAW, dia akan diberikan dengan 300 darjat daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, orang yang meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala, lagi besar lagi. Kata Nabi SAW, orang yang meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah, diangkat darjat dia sebanyak 600 darjat pada sisi Allah. Tuan-tuan, cerita dia apa? Buat baik pun mujahadah, nak tinggalkan benda yang dilarang juga kita kena bermujahadah. Maknanya kena bersungguh-sungguh dalam melakukan taat dan meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lalu Allah Ta'ala kata, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, maka merekalah orang-orang yang kami berikan kepada mereka jalan-jalan kami, kata Allah. Dan maknanya apa? Mereka ni lah orang yang akan diberikan hidayah oleh Allah. Mereka lah orang yang akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kerana itu disebutkan oleh ulama, permulaan perjalanan itu adalah kesakitan. Dan mula-mula dia sakit. Dan mula-mula dia berasa macam tak biasa. Mula-mula dia berasa macam berat. Dan tapi bila dah sering dia buat, dia istiqamah dalam melakukan taat kepada Allah, tuan-tuan, maka kata ulama, pengakhiran daripada permulaan dia adalah kemanisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya-Allah. Jadi apa ni, bila mana satu orang dia malah dan juga dia berasa berat dalam melakukan kebaikan, faqudha, maka hendaklah dia hilangkan. Dan macam mana dia nak hilangkan tu? Bizimamir raja', dengan hati yang penuh pengharapan kepada Allah. Dan maknanya apa? Kita nak kena munajat dengan Allah. Dan maknanya kena minta kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau tak, Nabi takkan doa kepada Allah dengan doa dia, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak balikkan hati. Dan ni doa Nabi SAW. Nabi ajak pada kita. Dan kita ni sebab tu kita kata, kita kalau berdoa, ni sikitlah, kalau kita berdoa, biasanya kita akan minta semua adalah hak-hak kita. Sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, itulah yang dia doa. Tuan-tuan, maknanya apa? Berkenaan dengan hak diri dia. Ya, tuan-tuan, kita boleh berdoa dengan Allah apa yang kita nak minta daripada dia. Tuan-tuan, tapi jarang sangat orang nak berdoa berkenaan dengan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan tuan, orang tak berminat sangat. Orang tak minat sangat doa minta ampun. Orang tak minat sangat doa supaya dia istiqamah pada agama Allah Ta'ala. Orang tak berapa minat sangat doa agar dia kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan, kita ni melakukan perkara taat dikarenakan sesuatu kerana ni yang problem, tuan-tuan. Kalau dalam kitab hikam yang dikarang oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, Imam Ibnu Athaillah kata apa? Orang yang beramal dikarenakan sesuatu kerana orang ini dia berpegang kepada amal, tidak kepada Allah. Tuan-tuan, ini sebab tu tuan-tuan, kitab hikam ni walaupun dia terang berkenaan dengan kedudukan orang yang arifin, iaitulah orang-orang yang makrifah kepada Allah, tuan-tuan, tapi kita ambil iktibar pasal apa mereka itu mendapatkan makrifah kepada Allah, hatta amalan mereka mengikhlaskannya hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan maka kita banyak minta dengan Allah Ta'ala sampai depan Kaabah pun semuanya adalah berkenaan dengan hak-hak kita. Ya Allah, bagi aku senang. Ya Allah, murahkan rezeki aku. Ya Allah, tolong bagi berjaya anak-anak aku semua. Dan kita jarang doa ni, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, aku telah zalim diri aku sendiri. Ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tolong kukuhkan hati aku kepada agama Engkau ya Allah. Ni dia tak berapa syok pasal apa? Kerana dia merujuk kepada amal kepada Allah. Dan kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata, wa man amila amalan salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa-siapa yang beramal saleh daripada kalangan perempuan dan juga lelaki dan juga perempuan, wa huwa mu'min, syarat dia beriman kepada Allah. Dan tuan, orang yang boleh beramal banyak ni, dia tak malas dalam beramal ni, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah memberi kepadanya kehidupan yang sangat baik, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tapi kalau tak ada amal yang kita duk buat, bagaimana kita nak mendapatkan kedudukan pada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Baik. Lalu dia kata, faqudha, hilangkan rasa malas, rasa berat tu, bizimamir raja, iaitulah dengan perasaan mengharap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita harap dengan Allah Ta'ala pada masa tu, ya Allah, aku ni rasa berat, aku ni rasa malas, tolong ringankan tubuh badan ni untuk beramal kepada Engkau ya Allah. Dan satu hari ada orang dia tanya dengan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda. Dan orang ni dia pelik, pasal apa yang dia tak boleh bangun pada waktu malam. Dan dia tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah, ma nastati'u biqiyamil lail, kami tak boleh untuk bangun pada waktu malam, wahai Abdullah. Pasal apa? Dan apa kata Abdullah ibn Mas'ud? Itu adalah kerana disebabkan kamu dibelit oleh dosa-dosa yang kamu lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sehinggalah tubuh badan dia berat, sehinggalah dia malas nak melakukan taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
ceritalah kat dia apa-apa pun. Cerita syurga, cerita pahala besar, kemudian cerita malam tu mustajab doa pada Allah. Dan dia buat tak tahu lah. Akhirnya peluang-peluang itu pun habis begitu sahaja. Dan bila habis peluang tu, kita tak tahu bila lagi peluang itu dia akan mai kepada kita. Dan sebab itu disebut di dalam kitab Ar-Risalah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Ghazali kata, peluang yang sampai kepada hamba, hendaklah hamba itu mengambilnya secepat mungkin. Masya Allah. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana kita dipilih oleh Allah mendapatkan kelebihan tersebut. Dan tuan-tuan, ni yang paling terkesan sekali bila saya baca kitab ni, kitab Ar-Risalah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, Imam Ghazali kata apa? Bila Allah beri peluang pada kamu, ambil cepat-cepat. Kerana Allah pilih kamu mendapatkan kelebihan itu. Dan tuan, ni yang paling terkesan sekali. Imam Ghazali kata apa? Kamu kena ingat, ramai lagi hamba-hamba Allah yang sedang minta dengan Allah peluang yang sama daripada Allah, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Allahu Akbar. Dan ni kita boleh dengar kuliah ni, ada orang mungkin dia nak mai kuliah tapi dia tak boleh. Mungkin ada dia punya halangan-halangan dia. Dan ada orang yang mungkin dia nak apa? Dia nak bangun pada waktu malam tapi dia terhalang. Dan ada orang yang dia nak sambung belajar tapi tak boleh sambung belajar, terhalang. Dan tapi peluang kebaikan ni, Imam Ghazali kata, diberikan kepada kita, maka ini adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya baru teringat, Imam Ghazali sebut lagi, dalam keadaan orang minta peluang yang sama, dan Imam Ghazali kata, jangan sampai pilihan Allah itu berpindah kepada orang yang memohon kepada Allah untuk mendapatkan peluang tersebut. Allahu Akbar. Dan kerana itu kita ambil peluang dan juga kita berharap dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita orang yang senantiasa dipilih melakukan kebaikan tersebut. Jadi kata Imam Al-Haddad, faqudha ilaiha bizimamir raja. Dan rasa malas, kemudian rasa berat, pada waktu itu berharaplah kepada Allah Ta'ala. Pasal kata Nabi SAW, seseorang tidak akan boleh buat taat melainkan dia diberikan kekuatan oleh Allah. Seseorang tidak boleh meninggalkan perkara yang dilarang melainkan apabila dia diberikan kekuatan oleh Allah. Dan kerana itu kalau kita tengok kita malas, maka berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang pertama. Kemudian dia kata lagi, wa huwa an tazkura laha ma wa'adallahu bihi al-amilina bi ta'atihi. Dan kemudian hendaklah dia mengingat balik semula apa dia ganjaran yang Allah telah janjikan bagi al-amilina bi ta'atih, bagi orang yang beramal, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat balik semula apa dia ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang melakukan taat kepada dia. Dan sebab itu, ini dalam ilmu hadis, dalam ilmu hadis. Dan Masya Allah, ilmu hadis ni ketat, ketat sangat-sangat. Saya belajar di bidang hadis. Dan ketat sangat-sangat. Dia tak boleh, orang dalam bidang hadis ni tak boleh. Dia tak boleh terima bulat-bulat apa orang kata, tak boleh. Dia akan buat penelitian. Itu cara orang hadis lah. Tapi tak apa, malam ni saya tak mengajak apa ni kaedah ilmu hadis. Tak apa. Kan?
Yang ni kita belajar ni adalah untuk tazkiyatun nufus, penyucian jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi apa nama ni? Dia ketaklah. Tuan-tuan, orang yang pada ilmu hadis ni baik. Jadi kata Imam Al-Haddad tadi, dia kena ingat balik apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang beramal dan juga orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, dia kena ingat balik semula. Tuan, apa yang Allah Taala janji kepada orang yang beramal, janji dia sekian. Dan tuan, saya nak cerita apa dia? Walaupun dalam pengamalan ilmu hadis, kebanyakan hadis-hadis yang menunjukkan kepada fadail, yang menunjukkan kelebihan, dan tuan, kadang-kadang dia pi kepada dhaif, kadang-kadang dia pi kepada sangat dhaif, kadang-kadang boleh juga dia akan pi kepada palsu. Kadang-kadang dia macam tu. Dan tuan, tapi ulama hadis kata, tetapi kalau untuk tarhib, dan tuan, tapi kalau untuk memberikan semangat kita di dalam kita nak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tuan, boleh sahaja kita meriwayatkan hadis tersebut dengan syarat ianya tidak terlalu dhaif yang nak sampai kepada hadis yang palsu. Dan tuan, tujuan dia untuk apa? Untuk memberi semangat kepada kita di dalam beramal kepada Allah. Dan tuan, saya teringat guru kami, Dr. Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala. Beliau mantan mufti Mesir. Dan tuan, dia kata apa? Ketika mana dalam kelas hikam dia kata, tuan-tuan, manusia yang baru nak berjalan pada jalan Allah, tuan-tuan, lagu kita lah. Tuan-tuan, dia kata apa? Memang orang-orang awam yang seperti ini, mereka memerlukan kepada semangat. Bila dia buat amalan, maka dia dapat kelebihan sekian. Tuan-tuan, walaupun beramal dengan cara ni, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kata, orang ni dia nak meniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ni bagi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, orang yang macam ni dia nak niaga dengan Allah. Tuan-tuan, yang paling baik dalam beramal lagu mana? Dia beramal adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu diri dia adalah hamba kepada Allah. Tuan-tuan, ni yang paling baik dalam beramal. Tapi tuan-tuan, orang takkan nak beramal, terutama orang awam. Bila dia tak tahu kelebihan sesuatu amal, bila mana dia tak tahu apa kelebihan dia, tuan-tuan, orang tak ada riang nak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, maka hendaklah dia ingat balik semula apa yang dijanjikan oleh Allah taala bagi orang yang beramal dan juga yang taat kepada dia. Lebih-lebih lagi, minal fauzil azim, dia akan dapat apa dia? Perlepasan ataupun kejayaan yang besar. Wan na'imil muqim, dan dia akan dapat nikmat yang berkekalan. Warahmati, dan orang yang beramal itu dirahmati oleh Allah. Waridwan, dan dia akan mendapatkan ridha daripada Allah. Dan yang terakhir, wal khuludi fi fasihil jinan, dan bila dia mati esok, tuan-tuan, dia masuk dalam syurga, maka dia kekal di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia ingat balik semula macam tu, insya-Allah dia ada kekuatan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kena main mengaji.
Tuan-tuan kena main mengaji. Bila kita main mengaji ni, kita akan banyak dengar kelebihan. Ayat Quran kata macam ni, hadis kata macam tu, ulama kata beramal macam ni. Dan kita akan banyak dengar kelebihan. Itu memberikan motivasi kepada kita untuk terus kuat di dalam melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, insya-Allah nanti pada pertemuan yang akan datang nanti kita akan cerita, tuan, kadang-kadang peringatan yang macam ni dia tak berkesan kepada hati. Tuan, nanti kita akan habaq dia punya step-step dia, langkah-langkah dia. Kalau yang ni pun tak berkesan, dia ada peringatan lain yang lebih mendalam dan juga lebih mengusik hati kita supaya kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup dulu setakat tu. Nanti kita akan sambung lagi pada ibarat yang berikutnya, insya-Allah taala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.